Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan belajar bab 4, matematik tambahan tingkatan 4 dan kita akan fokus kepada bahagian yang pertama iaitu 4.1 hukum indeks. Jadi sebelum kita lihat contoh soalan, mari kita imbas kembali apa yang kita sudah belajar semasa bab 1 tingkatan 3 iaitu hukum indeks. Jadi di sini kita perlu ingat atau telitikan syarat-syarat yang perlu kita ketahui untuk pengiraan yang melibatkan indeks. Jadi di sini pertama sekali kita perlu perhatikan semua asas di sini hanya melibatkan asas yang sama. Jadi kita perlu pastikan yang asas ni mesti sama baru kita boleh gunakan peraturan atau hukum indeks ini. Jadi pertama sekali kita nampak A kuasa M darab dengan A kuasa N. Kalau kita nampak ni darab, ingat kuasanya akan jadi tambah. Kalau kita nampaknya bahagi, kuasanya akan jadi tolak. Kalau kita nampak kurungan, maksudnya kuasa itu akan darab. Dan kalau kita nampak adalah negatif, dia perlu turun ke bawah. Atau daripada yang pecahan tu, kalau anda nak naikkan dia ke atas, anda perlu tukarkannya kepada negatif. Dan kalau anda nampak ada satu, dia datangnya daripada asas tu kuasa sifar. Atau kalau anda nampak kuasa sifar, anda perlu ingat nilainya adalah 1. Dan terakhir sekali adalah indeks pecahan. Anda mesti kena tahu atas ni adalah kuasa dan bawah ni adalah punca kuasa. Dan dia boleh dituliskan dalam bentuk yang menggunakan simbol punca kuasa, iaitu dalam ni kuasa, yang luar ni adalah punca kuasa. Jadi ini adalah beberapa hukum indeks yang anda perlu tahu atau imbas kembali sebelum kita lihat jenis soalan. Jadi dalam bahagian ini, selepas saya kaji daripada buku teks, saya dapati kita dapat bezakan kepada 3 kategori yang utama. Iaitu jenis yang pertama adalah pemudahkan ungkapan algebra. Jadi biasanya yang pemudahkan itu akan melibatkan huruf sama ada pada bahagian asas atau pada bahagian indeks. Jadi di sini kita jarang untuk mendapatkan satu nilai akhir. Kita hanya dapat setakat pemudahkan soalan itu kepada paling ringkas. Jadi macam tu saja untuk jenis soalan yang pertama. Jenis soalan yang kedua adalah tunjukkan. Jadi yang tunjukkan tu biasanya dia akan bagi kiri dan kanan. Kita hanya perlu buat pengiraan untuk tunjukkan bahawa kiri itu akan sama dengan kanan. Dan yang jenis yang ketiga adalah selesaikan persamaan. Untuk bahagian ini sebenarnya kebanyakan soalan pernah kita nampak semasa tingkatan 3 iaitu kita diminta untuk mencarikan nilai X yang kebanyakannya pada bahagian indeks lah. Jadi mari kita lihat jenis soalan yang pertama. Jadi soalan yang pertama itu adalah pemudahkan ungkapan algebra yang berikut. Dan kita juga ada beberapa jenis soalan. Jadi perhatikan di sini saya sediakan 4 soalan dan keempat-empat soalan itu sebenarnya adalah berlainan jenis. Soalan A, kita nampak di sini adalah darab dan ini adalah bahagi. Jadi di sini kita hanya gunakan hukum indeks terus. Dan di sini semuanya adalah asas 3. Jadi sebenarnya kita tidak akan kirakan asas. Apa yang kita kira itu hanya melibatkan indeks sahaja. Jadi darab tu menjadi tambah, maka 2x tambah x dan bahagi itu menjadi tolak. Jadi tolak dan asalnya adalah negatif x. Dan selepas tu yang asas kita tu memang kekal sama iaitu 3. Yang indeks tu akan jadi 2x tambah x jadi 3x. Negatif-negatif jadi positif, jadi 3x tambah x akan jadi 4x. Dan di sini kita hanya selesaikan sampai tahap ini saja, iaitu yang sudah kira paling ringkas. Untuk soalan B pula, soalan B adalah sebenarnya berlainan jenis daripada soalan A, walaupun nampak macam sama. Di sini apa yang lain adalah kita perhatikan ini adalah tanda tolak. Dan imbas kembali tadi, tak ada pun di sini yang peraturannya gunakan tolak. Jadi kalau anda nampak yang ada tambah atau tolak, jadi anda kena hati-hati. Di sini sebenarnya cara kerjanya adalah berlainan sikit. Jadi cara kerja di sini adalah sebenarnya kita perlu faktor keluar sesuatu. Jadi kalau anda nampak, kita nampak ketiga-tiga ini mempunyai 5 kuasa X, 5 kuasa X dan 5 kuasa X. Jadi di sini sebenarnya melibatkan faktor dan anda perlu bahagikan. Jadi sebelum kita bahagikan, saya selesaikan dulu yang bahagian ni. Tambah 1 pada bahagian indeks tu sebenarnya adalah datang daripada
darab. Jadi 5 kuasa X darab 5 tolak dengan 5 kuasa X. Lepas tu bahagi dengan 5 kuasa X. Selepas tu, saya akan faktor keluar 5 kuasa X sebab dia wujud untuk kedua-dua sebutan di atas. Jadi selepas saya faktor keluar 5 kuasa X, yang dalam ni tinggal 5 dan yang ini tak ada nombor, maksudnya tinggal 1 saja. Dan bahagi dengan 5 kuasa X. Dan disebabkan 5 kuasa X dan 5 kuasa X ni sama, kita boleh bahagikannya. Maka ia tinggal 5 tolak 1 iaitu 4. Jadi ini adalah jenis soalan yang unik sikit. Biasanya ini berlaku untuk yang tambah dan tolak. Jadi kena hati-hati ya. Jadi mari kita lihat soalan C. Soalan C ini adalah soalan yang biasa kita selesaikan semasa tingkatan 3, iaitu kita hanya pemudahkan sahaja. Jadi apa yang kita perlu buatnya adalah kita selesaikan saja dengan kembangkan kurungan dulu. Lepas tu kita hanya selesaikan bahagi tu jadi tolak dan darab tu jadi tambah lah. Dan di sini kita juga ada nombor di depan tu, iaitu kita selesaikan seperti biasalah. Jadi mari kita lihat. Ingat yang ini yang tak ada kuasa tu maksudnya kuasa 1, kuasa 1, 1, 1. Jadi kita buka kurungan dahulu. 2 kuasa, kurungan tu adalah darab. 3 darab 1, 3. 2 darab 3, 6. 1 darab 3, 3. Lepas tu bahagi dengan 2 kuasa, 1 darab 2, 2. A kuasa 1 darab 2, A kuasa 2. Darab dengan 3, AB. Selepas tu kita kumpulkan nombor di depan. 2 kuasa 3 tu bahagi dengan 2 kuasa 2. Darab dengan 3. Ini adalah nombor depan. Lepas tu A6 bahagi dengan A kuasa 2. Jadi tolak 2. Lepas tu darab dengan A. Jadi tambah 1. Dan B kuasa 3. Bahagi tu tak ada lagi B. Darab B. Jadi tambah 1. Jadi depan ni kita selesaikan. Yang kuasa 2 dengan kuasa 3 ni bahagi sebenarnya dia dah ada tolak lah. Kita juga boleh bunuh dan potong. Ini jadi 1. Jadi 2 darab dengan 3 akan jadi 6. Lepas tu A tu 6 tolak 2, 4. Tambah 1, A kuasa 5. Dan B kuasa 3 tambah 1, B kuasa 4. Jadi selesai untuk soalan C. Dan soalan D itu dia diberi dalam bentuk punca kuasa. Jadi nyata sekali jenis ini kita perlu tukarkan kepada indeks pecahan. Dan di sini kalau tiada nombor maksudnya dia adalah punca kuasa 2. Makanya jadi A kuasa 3/2 darab dengan A kuasa negatif 2/3. Jadi di sini punca kuasanya adalah berlainan lah. Kalau tak ada nombor tu punca kuasa 2. Yang ada nombor tu punca kuasa 3 atau nombor yang lain tu dia akan punca kuasa yang lain lah. Jadi di sini ia ada darab, maka kita akan jadi tambah. Dan tambahkan pecahan tu kita mesti kena samakan penyebut. Dan di sini penyebutnya adalah 2 dan 3, maka saya akan darabkan ini dengan 3. Dan ini saya darabkan dengan 2. Jadi A kuasa 9/6. Positif, negatif, negatif 4/6. Jadi jawapannya adalah A kuasa 5/6. Jadi kalau anda perhatikan, keempat-empat jenis soalan tu adalah ada sikit berlainan. Jadi kena hati-hati dan cuba banyak lagi latihan dalam buku teks tu. Jadi mari kita lihat pula jenis soalan yang kedua, iaitu tunjukkan. Jadi biasanya tunjukkan tu kita diberi kiri dan kanan. Kita setakat perlu pemudahkan yang kiri itu menjadi serupa dengan yang kanan. Jadi kita akan selesaikan ni 2 kuasa 3A tolak 4. Jadi pertama sekali kita tolak tu akan jadi bahagi. Jadi saya tuliskan dia 2 kuasa 4. Selepas tu disebabkan ni belum lagi sama dengan soalan, maka kita perlu tukarkan 2 kuasa 3 tu jadi 8. Kena hati-hati ya. 2 kuasa 3 tu adalah 8 bukannya 6 dan 2 kuasa 4 tu adalah 16. Jadi sama seperti soalan sudah, maka kita sudah berjaya untuk tunjukkan. Untuk soalan B pula, soalan B ini adalah berbeza sikit. Jadi di sini tunjukkan bahawa 7 kuasa X tambah 3 tambah dengan 7 kuasa X tambah 1 boleh dibahagi tepat dengan 25 bagi semua integer positif X. Jadi di sini sebenarnya kita hanya perlu buktikan adakah
7 kuasa X tambah 3 tambah dengan 7 kuasa X tambah 1 tu boleh dibahagi dengan 25 atau tidak. Dan perhatikan di sini adalah tambah juga. Maksudnya kita perlu faktor keluar 7 kuasa X. Jadi kita selesaikan 7 kuasa X tambah 3 tambah dengan 7 kuasa X tambah 1. Jadi strategi kita adalah kita mesti kena kembangkan yang ini dulu. Tambah 3 itu adalah darab. Jadi 7 kuasa X darab dengan 7 kuasa 3 tambah dengan 7 kuasa X darab dengan 7 kuasa 1. Jadi ini kan dapat 7 kuasa X darab 343 tambah dengan 7 kuasa X darab 7. Jadi kita faktor keluar 7 kuasa X. Kita dapat ni 343 tambah 7. Jadi 7 kuasa X darab dengan 350. Jadi di sini kita perlu uji. Adakah 350 ini boleh bahagi dengan 25? Kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat ni 14. Jadi kita boleh bahagi penuh. Maksudnya 350 ini adalah gandaan bagi 25. Maka keseluruhan nombor itu adalah gandaan bagi 25 juga dengan syarat X tu adalah nombor integer positif sahaja. Dia tak boleh ada nombor lain. Kalau nombor jenis lain, contohnya pecahan, maka dia tidak cunah. Dia mesti kena integer positif sahaja. Jadi kita hanya tuliskan satu ayat untuk penerangan. Disebabkan 350 ialah gandaan 25. Jadi kita akan tuliskan penerangan kita sama seperti buku teks. Maka 7 kuasa X tambah 3 tambah dengan 7 kuasa X tambah 1 ia boleh dibahagi tepat dengan 25 bagi semua integer positif X. Jadi kita hanya perlu buktikan sahaja. Jadi untuk tunjukkan, saya nampak ada dua jenis utama yang inilah. Jadi kita lihat pula jenis soalan yang ketiga, iaitu selesaikan setiap persamaan yang berikut. Biasanya untuk soalan jenis ini, kita diminta untuk mencarikan nilai X. Dan sebenarnya anda pernah buat soalan ni semasa tingkatan 3 untuk soalan yang kebat lah. Jadi pertama sekali kita mesti kena susun semula. Pastikan asas sebelah kiri dan kanan tu adalah sama. Selepas asas tu sama, kita hanya setakat bandingkan indeksnya sahaja. Jadi di sini kita perlu ada ilmu macam mana untuk tukarkan nombor itu menjadi asas yang sama. Jadi macam mana nak pandai untuk bahagian ni, anda perlu banyak buat latihan. Jadi 9 tu adalah datangnya daripada 3 kuasa 2 dan asalnya memang ada kuasa X di sana. Dan di sini adalah satu pecahan di mana atas tu adalah 1. Sebenarnya ini adalah indeks negatif. Maka saya bawa ini ke atas, dia akan jadi negatif. Kuasa tu akan jadi negatif. Jadi di sini 27 tu datangnya daripada 3 kuasa 3. Dan saya buka kurungan atas tu negatif X tambah 1. Selepas tu ingat ini indeks tu kena darab keluar. Jadi 3 darab negatif X jadi 3 negatif 3X. 3 darab 1 3. Dan perhatikan yang sebelah depan ni pun akan jadi 3 kuasa 2X. Dan kita punya asas sudah sama, maka kita hanya bandingkan indeks. Atau sebenarnya kuasa lah. Jadi 2X sama dengan negatif 3X tambah 3. Pindahkan X ke depan, 2X tambah 3X sama dengan 3. Jadi 5X sama dengan 3. X sama dengan 3/5. Jadi begitulah jenis soalan yang A ini. Jadi kita lihat soalan B. Soalan B ini pun adalah sama seperti soalan A. Cuma yang dia melibatkan asas yang lain dan kita akan nampak ada nombor 1 di sini yang kita perlu letakkan kuasa sifar. Jadi kalau kita perhatikan 32 dan 16 tu, anda perlu ingat kembali ini boleh kita tukarkan kepada asas 2. 32 tu adalah 2 kuasa 5
Dan kurungan di sini adalah maksudnya darab. Dan 16 tu adalah 2 kuasa 4. 2x. Dan untuk 1 tu, dia datang daripada 2 kuasa sifar. Dan di sini kita buka kurungan dulu. 2 kuasa 5 darab dengan 2 kuasa 4 darab 2. 8x sama dengan 2 kuasa sifar. Dan darab kita akan jadi tambah. Dan selepas kita punya asas tu sudah sama, kita hanya selesaikan yang dia punya kuasa saja, iaitu 5 tambah 8x sama dengan sifar. Pindahkan nombor ke sebelah, 8x sama dengan negatif 5 dan pindahkan 8 negatif 5 per 8. Jadi begitulah jenis soalan yang ketiga, iaitu selesaikan persamaan. Dan di sini secara ringkasnya soalan yang bahagian ni sebenarnya kebanyakannya hampir serupa dengan apa yang anda belajar semasa tingkatan 3. Kalau anda nak imbas kembali dengan lihat lebih banyak contoh, anda juga boleh rujuk video saya untuk tingkatan 3 yang akan saya letakkan link pada bahagian penerangan. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe untuk video-video seterusnya. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.